السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. صدق الله العظيم وصدق عبده ورسوله الكريم. Muslimin, sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada tengah hari ini kita diberi sedikit sahaja kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita berjalan ke rumah Allah Ta'ala, datang ke rumah Allah Ta'ala di hari Jumaat dengan membawa fadilat berjalan kaki bagi orang yang berjalan. Berjalan kaki ini besar fadilat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut seolah-olah dia akan mendapat, bukan seolah, dia akan mendapat pahala puasa dan salat malam selama setahun. Fadilat jalan kaki mari sembahyang Jumaat. Setiap langkahnya diberi keberkatan, diberi kerahmatan, diberi keampunan. Setiap langkahnya. Sebab tu ulama-ulama dulu, tubu-tubu pondok kita, walaupun rumah dia dengan masjid itu 500 meter, 1 kilometer, dia sanggup jalan kaki. Nanti balik dia suruh anak dia main ambil. Fadilat untuk jalan kaki ni bukan satu benda yang mudah untuk kita lakukan di hari Jumaat. Khusus, wabil khususiyah pada hari Jumaat. Tetapi itulah bagi orang yang diberi taufiq, qudratu ala ta'ah, kekuatan untuk berbuat ta'at tu, dia dapat jalan kaki datang ke rumah Allah Ta'ala. Namun kalau saya daripada Kelang menuju ke sini berjalan kaki, rasanya belum sampai lagi. Tak tahu ke berapa sampai. Terpaksa juga naik motor untuk sampai ke sini kerana ambil masa hampir 1 jam juga untuk hadir ke sini. Kalau naik kereta, kalau naik motor lebih kurang dalam 40-45 minit. Walau bagaimanapun, alhamdulillah pada tengah hari ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, kita dapat jumpa kembali pada kali yang kedua pada membicarakan tentang fadailul Jumaat, fadilat hari Jumaat. Banyak orang duduk pada hari Jumaat, dia tahu hari ini adalah hari Jumaat, tapi dia tak tahu fadilat hari Jumaat. Oleh sebab itu, bila dia tak tahu, dia anggap hari Jumaat ni sama macam hari lain, cuma bedanya ada sembahyang Jumaat. Itu sahaja. Amalan dia pada hari Jumaat tiada bertambah, sepertinya sama seperti macam amalan hari-hari lain. Hari Jumaat tiada bertambah.
Sepatutnya kita pada hari Jumaat kita bertambah amalan kita. Tambah-tambah pula kita dah nak mencapai kepada bulan Zulhijjah. Dah sampai dah. Zulhijjah dah sampai ke belum? Belum lagi. 700 kali ganda pahala itu digandakan. Ganda dengan pahala hari Jumaat, ganda dengan pahala 10 awal Zulhijjah. Bayangkan tuan-tuan, pahala ni bagi pengutik-pengutik pahala ini, tuan-tuan, berapa banyak pahala yang dia dapat. Satu kali ganda kita tak tahu besar mana. Satu pahala pun kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu macam mana nak bandingkan satu pahala tu besar mana satu pahala tu. Kata ulama lebih baik, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Satu pahala. Kalau 700 kali ganda, agak-agak berapa banyak tuan-tuan? Sidang jemaah sekalian. Sebab itu kita ambil peluang ni, masa kita ada ni, orang muda, orang tua, kanak-kanak, tuan-tuan, ajar. Kalau anak-anak ajar, bapaknya ajar, supaya dia hidupkan hari Jumaat ini dengan penuh amal ibadah. Kerana apa? Kalau si anak itu dia melakukan amal ibadah, bapak, ibu dan bapaknya yang dapat. Anak tadi diberi kelebihan, diberi kebaikan pada hatinya, diberi kebaikan pada perangainya, diberi kebaikan pada akhlaknya, pada adabnya. Pahalanya diberikan kepada ibu ayahnya. Tapi kalau ibu ayahnya tidak mengajarkan kepada anaknya tentang kelebihan hari fadilat ibadah di hari Jumaat, di dalam bulan awal di awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dia akan rugi. Kerana apa? Anak dia tidak dapat menjadikan dia sebagai modal untuk mengutip sebanyak mungkin pahala di akhirat. Anak dia hanya sekadar anak sahaja, tapi tidak menjadikan anak dia sebagai saham akhirat dia. Jadi dia rugi. Sama juga kalau cucu, bapaknya dah tak reti apa. Tok dia ngaji pondok sikit dulu, ngajarlah cucunya, bagi pandai, bagi tahu tentang fadilat hari Jumaat ni macam mana. Tengok kalau cucu tu dah agak-agak boleh mari dekat masjid, bawa dia mari dekat masjid sembahyang Jumaat. Tapi janganlah sembahyang di saf pertama, saf kedua dan saf tiga. Saf pertama, saf kedua, saf tiga ni tuan-tuan kena bagi orang yang lebih aula duduk di hadapan dia. Siapa? Orang ulama-ulama. Siapa? Orang yang lebih tua daripada kita. Siapa? Orang-orang muda yang sudah akil balik. Jadi kanak-kanak di mana tempat dia? Melebihi daripada saf ketiga, awak 1, 2 dan 3. Jadi 4, 5, 6 tu dia boleh duduk dah. Sebab apa? Kita ambil Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 3 saf tidak ada tiang. Kita pergi dekat Masjid Nabawi, 3 saf yang pertama tu tak ada tiang. So 3 saf yang pertama tu kalau kita sembahyang jenazah sekalipun, kita buat 3 saf juga, walaupun 3 orang. Nampak tak? Kalau orang reti, orang mengaji, dia macam tu lah. Kalau orang tak mengaji, dia buat saf panjang, itu cikgu kurang. Kan? Nak sembahyang jenazah 3 orang je ada, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Kan? Nak buat macam mana saf tu? Saf tu nak buat memanjangkan, nak buat turun ke bawah. Turun ke bawah. Dia panjang macam. Bermakna Tok Bilal duduk belakang Tok Imam, Tok Siap duduk belakang Tok Bilal. Nampak? Macam tu nah. 3 saf. Jadi 3 saf ni bermain peranan yang sangat penting, terutamanya dalam merapatkan saf tu. Jadi kalau kita ni jenis payah nak merapatkan saf, masih duduk terkesan lagi dengan COVID-19, duduk lebih daripada saf 3. Duduk di saf 3. Orang-orang yang nak rapatkan saf, yang nak bahu dia bersentuh dengan bahu tu, dia duduk di saf pertama, 2 dan 3. Kita duduk di saf belakang. Tapi kalau kita yakin betul-betul dengan kehidupan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, duduk di saf pertama, saf kedua, saf 3 ni sangat besar ganjaran pahalanya. Dan Nabi SAW sebut, orang yang keluar daripada rumah berjalan kaki, dah sampai berjalan kaki, masuk pula duduk dalam saf pertama, lepas tu dia dengar pula khutbah Jumaat, maka pahala setahun puasa, setahun solat malam Allah bagi kat dia. Banyak dia tuan-tuan. Tu
yang jalan kaki duduk di saf pertama. Hari ni Ustaz nak kongsi dengan tuan-tuan tentang kelebihan hari Jumaat pada menyatakan dari yang Ustaz ambil daripada kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Tok Wan Ali Kitab, Tok Wan Ali Kutan. Tok Wan Ali Kutan kata apa? Tok Wan Ali Kutan ni tok guru kepada Tok Kenali, tok guru kepada Mufti Pahang yang pertama, tok guru kepada Mufti Kelantan yang pertama, tok guru kepada Mufti Kedah yang pertama. Tok guru, oi, dia ni hebat ni tuan-tuan. Orang pengarang kitab ni bukan calang-calang orang. Orang panggil dia Tok Wan Ali Kutan. Nama dia Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Hebat dia ni, ada lebih kurang 59 anak murid dia yang duduk di Indonesia, yang duduk di Thailand dan duduk di tanah Melayu kita. Hebat Tok Guru ni tuan-tuan. Dia buat kitab ni dan dia masukkan hadis-hadis yang dia ambil daripada kitab Jalaluddin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, mujtahid dan mujaddid kita yang terakhir. Selepas daripada dia tu tak ada dah mujtahid dan mujaddid yang boleh seganding dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab Lubabul Hadis dia ambil, dinyatakan pandangan-pandangan daripada hukum-hukum ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang di sini tuan-tuan. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, kalau kita hari Jumaat ni kan, biasanya kita kena tahu adab dan akhlak dia tuan-tuan ketika mana kita berhari Jumaat, terutamanya ketika mana kita dah berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dengar dua khutbah, untuk sembahyang Jumaat dan sebagainya. Sehinggalah habis kita keluar daripada masjid tuan-tuan. Muslimin sidang jemaah sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal pada menyatakan bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah. Ni satu bab lah. Dia ada lebih kurang dalam 10 bab. Kebanyakan seksa kubur berpunca daripada istibrak, hukum dan banyak-banyak lagi lah. Hukum mandi Jumaat, apa nanti untuk next Ustaz akan sambung sampai habis fadilat Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhutub ansit aw takallama aw abatha aw ashara biyadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih hadis sahih. Barang siapa berkata-kata pada hari Jumaat bagi taulannya ni saudara dia lah, hak duduk sebelah dia ke, hak duduk di jauh ke, siapa saja hak mari semayang Jumaat tu taulannya lah tu maksudnya. Padahal imam membaca khutbah, diamlah olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana imam sedang membaca khutbah, janganlah kita berkata apa-apa pun. Maka Nabi suruh kita diam, kata yang macam mana, atau berkata olehmu, atau perbuat ia akan dengan yang sia-sia, atau isyarat ia dengan tangannya, atau dengan kepalanya, maka sesungguhnya telah lagha, faqad lagha, wa man lagha, iaitu ia melakukan, lagha ni maksud dia melakukan satu kesilapan, satu dosa. Lagha maksud dia sini satu kesilapan, iaitu satu dosa. Dan barang siapa lagha ia, maka tiada Jumaat baginya. Sembahyang Jumaat dia sah tak? Sembahyang Jumaat dia sah, tapi tak ada pahala satu apa pun. Macam dia puasa sekadar lapar dan dahaga sahaja, tapi tiada satu apa pun pahala dia dapat. Rugi. Tak ada apa pahala. Tak ada apa kebaikan yang diberikan kepadanya. Macam mana? Au takallama, sama ada berkata-kata dengan mulut. Kan? Kita duduk sembang kat belakang. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak kecil kita yang tak boleh nak jaga mulut dia waktu orang khutbah dia duduk bersembang, suruh dia pergi duduk kat luar.
Jangan masuk dekat dalam kawasan ni, kawasan yang boleh kita iktikaf. Kawasan ni kawasan yang boleh iktikaf lah. Masuk je pintu, niat tahiyatul masjid, niat masuk masjid, kemudian boleh niat iktikaf. Maka dia tak boleh nak jaga diri dia daripada berkata-kata ketika imam membaca khutbah lagi, dia pergi duduk kat luar siap-siap. Jangan masuk dekat dalam ini. Kerana apa? Mengganggu orang yang nak mendengar baca khutbah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila orang tengah baca khutbah, dia duduk bersembang, kawan hak sebelah dia tu tak boleh nak tegak dia. Tak boleh nak tegak dia. Nak tegak dia tak boleh. Sebab apa tak boleh nak tegak dia? Sebab kalau dia tegak, pahala dia pun habis juga. Pahala dia pun habis juga. Dia jeling mata, dia buat isyarat. Macam ni pun habis pahala dia. Ni, apa Nabi kata? Au abatha, ataupun dengan tangannya. Dia buat macam ni je. Orang hak sembang tu, dia tak boleh dengar. Tengok orang hak sebenarnya dia tak erti kan. Dia pun tengok tu, dia buat. Habis pahala dia, tak ada apa. Nampak? Lepas tu Nabi kata apa? Au asyara biyadi, dengan tangan dia tadi tu. Dengan tangan. Au bira'sihi, dia kata. Dia buat lagu ni je. Habis pahala tu. Allah kesiannya kepada tok kita, tok wan kita hak tak reti ni, dia pergi tegur dengan cara macam tu. Tapi nak buat macam mana? Bising sangat imam duk baca khutbah, melainkan imam sendiri yang tegur. Khutbah tadi tu tiba-tiba duk dengar bising sangat dekat pada tegur kepada anak-anak sekalian, tok sekalian yang duk bersembang kat belakang tu, sila keluar. Dia cakap tak apa. Tapi kalau kita jemaah kita tegur dia, habis. Rugi kita. Tak tegur lagi, duk menyembah tak habis lagi. Kalau tegur habis pahala aku. Maka nak buat lagu mana? Tengok siap-siap. Kalau memang kaki saya masuk duduk siap. Tok siap kan, tok pilar kan, masuk duduk luar siap dah. Nampak macam tu. Sebab apa? Kerana nak menjaga masalah ini. Supaya tiada lara kita. Sebab adik-adik, pelajar-pelajar sekolah yang nak duduk dekat dalam ni, pastikan tiada bersembang ketika mana imam baca khutbah. Pergi duduk luar daripada sini. Sembang lah, duduk dekat tepi kaki 5 ke, kat mana-mana kan sembang. Macam tu. Dah masuk dalam ni, jangan lupa niat iktikaf. Pergi kalau kita tak niat iktikaf. Ya. Sembang kat mana? Bila imam mula baca khutbah, dah kena tutup. Dah tak boleh baca apa-apa. Zikir pun kena stop sekejap, dengar khutbah sahaja. Nampak? Sekarang ni teknologi macam-macam, saya tak bercakap. Ataupun isyarat dengan tangan. Sama kita main handphone. Isyarat dengan tangan. Kita duk bermesej dengan kawan kita, duk menulis apa-apa ke. Hatta ulama' kata sehingga pun menulis apa yang khutbah duk kata tu, kita duk catat. Kita ni maklumlah suka mencatat, suka dobit apa yang ilmu-ilmu. Tu pun tak boleh. Kena berhenti, hukum makruh. Kena letak sekejap, dengar sahaja. Dan faham, masuk telinga kanan, tenggelam dalam hati. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu ansif dia faqad laghaw wa man laghaw fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Mari kita tengok apa pandangan al-imam kita tentang hukum imam. Daripada hadis yang saya baca ni, dia punya matan dia. Syarah hak saya duk syarah tadi, pandangan imam-imam kita. Hari ni mari di sini Tok Wan Ali Kutan bawa daripada kitab-kitab mutabar, dia masuk dalam kitab dia ni, dia bagi tahu pandangan-pandangan imam-imam 4 mazhab kita, bagaimana hukum berkata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah. Mari kita tengok. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar ni tu dia nak mengajar orang tua-tua hari Jumaat tu pagi-pagi, dia mengajar kitab ni. Hari Jumaat, hari lain dia mengajar anak murid dia dalam pondok.
Hari Jumaat dia orang tua, orang muda, orang tua, orang dalam, orang kampung, orang kota mari belakang mengaji kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang tak tahulah ada lagi. Saya nak mengajar kitab Kifayatul Akhyar ni boleh tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan ajar kitab Kifayatul Akhyar ni khusus pada hari Jumaat. Waktu macam ni lah kita akan mengajar kitab Kifayatul Akhyar. Siapa pengarang kitab Kifayatul Akhyar? Abu Bakar Al-Husaini. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dia kata apa? Adakah haram berkata-kata waktu khatib membaca khutbah? Maka padanya itu ada dua kaul. Salah suatu daripada keduanya itu adalah haram. Adalah haram. Bila haram ni disangkut dengan apa? Haram disangkut dengan apa? Bila haram disangkut dengan dosa. Bila dosa disangkut dengan apa? Kita faham kat tu lah. Kalau apakah hukum pakai baju sahabat kita tak minta izin tapi pergi sembahyang Jumaat. Banyak budak tahfiz sama saya dulu tuan-tuan, duduk sekolah tu, dia tak ada baju tuan-tuan, dia balas baju kawan dia. Kawan dia duduk cari mana baju putih ke mana, sumpah putih. Rupanya kawan dia pakai. Lepas sembahyang Jumaat baru aku pakai hang punya baju. Sebelum Jumaat aku letak baju malam. Apa hukum? Hukum dia Tok Guru ni kata hukum masuk neraka. Ui, beratnya kalau pakai baju ni. Kenapa moleklah bila masuk neraka tu ada kaitan dengan dosa. Bila masuk ada kaitan dengan dosa, ada kaitan dengan hukum haram. Tu je faham usul dia senang lah. Tak ada nampak berat sangat. Ada tapi keras sikit. Jadi dia pun kata masuk neraka tu lah selalu dah. Sebab apa? Hukum dia haram. Tu. Jadi hukum haram tak boleh buat main-main lah. Bila ada ulama kata hukum haram, ada ulama kata hukum haram, kita tengok mana ulama yang paling ramai kata hukum haram. Kalau kata alaikum bisawadil azam, mayoritas ulama kata hukum haram, maka hukum haram itu lebih berat daripada hukum sunat ataupun harus. Nampak tak? Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita melihat kepada ijma' ulama, bukan kata ulama. Ijma' ulama. 10 orang ulama hukum benda tu sama. Hukum haram lah. Seorang je, 2 orang. Contoh saya bagi 2 orang lah. 2 orang je kata hukum dia harus, hukum dia sunat muakkad. Macam tu nah. Kita tengok apa kaul ni. Ada 2 kaul ni kat sini. Katanya salah suatu daripadanya itu hukumnya haram. Hak satu lagi hukumnya apa? Telah dinaskan olehnya oleh Al-Imam Syafi'i pada kaul dia yang qadim. Kaul dia yang hak lama. Awal-awal dia keluarkan fatwa, dia ada 2 kaul. Satu kaul qadim, satu lagi kaul jadid. Kaul qadim ni maksud lama. Kaul ni perkataan, kalam, fatwa. Fatwa siapa? Fatwa Imam Syafi'i. Kaul jadid itu perkataan, fatwa, kalam Imam Syafi'i yang baru. Selepas dia berpindah ke Baghdad tu, selepas dia berpindah di Baghdad, dia dah ada banyak pengalaman asam garam dia dalam kehidupan manusia. Di situ timbul kaul jadid dia. Baik, kita tengok apa kaul yang qadim dan apa kaul jadid Imam Syafi'i. Pada kaul qadim Imam Syafi'i kata hak dulu ni, hukum dia hak dulu adalah haram. Kerana apa? Sabit dengan hadis ni. Orang hak duk berkata, orang hak bagi syarat dengan tangan, hak bagi syarat dengan kepala, jangan duk bersembang, bagi syarat macam ni, jeling mata, menulis, main handphone dan sebagainya, hak ni termasuk dalam hukumnya haram. Baik. Kemudian dan dengan dia berkata Imam Malik juga. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad pada yang terlebih rajih daripada 2 riwayat baginya kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? 4 mazhab kita tuan-tuan dengan kaul qadim Imam Syafi'i tuan-tuan, ijma' hukum haram. Berat tak tuan-tuan?
Beratlah, tuan-tuan. Bila hukum haram berat, tuan-tuan. Sebab dia sabit dengan dosa. Bila sabit dengan dosa, sabit dengan apa pula? Sabit dengan neraka. Faham tak tu? Faham boleh tak? Jadi jangan sembang waktu kata ketika mana imam sedang berkhutbah. Kemudian apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu hadis itu riwayat yang pertama saya duk baca tadi tu pada tuan-tuan pada mukadimah tadi. Hak kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila berkata engkau bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah pada hari Jumaat, diam olehmu, maka sesungguhnya lara engkau dan makna lara itu adalah berdosa. Bukan saya kata, ulama kata. Lara tu orang kata sia-sia kan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perkara sia-sia, yakni lara. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada, tapi kurang pahala. Makruh lah maksud dia, lara. Main game, lara. Kan? Main sesuatu permainan ataupun riadah yang tiada berfaedah untuk dunia dan tiada berfaedah untuk akhirat. Main sepada sonok-sonok, lara. Kan? Tapi lara di situ maksud apa? Lara maksud tu maksud dia tiada pahala, tiada dosa, tapi kurang pahala yang banyak. Hak ni, hak lara, faqad lara, hak di sini ni ulama kata berdosa kerana sabit dengan hukum haram. Faham tak tu? Dan pada qaul jadid. Ni qaul jadid Imam Syafi'i. Dia kata apa pula? Qaul jadid Imam Syafi'i dia kata bahawasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram. Imam Syafi'i kata apa? Tiada haram. Maka tiada haram hukum dia apa? Dan diam itu sunat muakkad. Sunat yang hampir-hampir wajib. Maksud sunat muakkad ni terus saya terjemah. Sunat yang hampir-hampir wajib. Macam solat malam. Nabi kata kalau tak menyusahkan solat malam ni bagi umatku, nescaya aku wajibkan solat malam ini buat umatku. Mana Nabi kata sungguh-sungguh. Nabi kata siapa orang lelaki hak tak mari semayang jemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Marah Nabi tu. Salman Al-Farisi tertinggal sebab solat tahajud terlalu lama tuan-tuan. Sampai dekat-dekat subuh dia terlelap. Tertinggal solat jemaah di Masjid Nabawi. Bagi salam Nabi kata, mana Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi tertidur gamaknya selalu dia datang. Ini mungkin dia tertidur sebab dia memang orang kaki solat malam. Sahabat beritahu. Nabi kata apa? Aku berkeinginan suruh kumpul anak-anak ni pergi rumah dia, bakar rumah dia. Sebab tu dalam mazhab Abu Hanifah tuan-tuan, solat jemaah hukum dia wajib sebab dalil atas hadis ni. Tapi Imam Syafi'i kata bukan sampai tera tu keras sangat, tapi hukum dia sunat muakkad. Kata Imam Syafi'i, walaupun orang dah habis dah semayang solat Jumaat, dia tetap juga kena mari semayang kat masjid. Dia tak boleh semayang di rumah dia. Oh, jenuh kita. Itu dalam mazhab Syafi'i tuan. Walaupun tiada hukum haram, tiada dosa, tapi dia tetap melakukan kesilapan kalau dia semayang di rumah. Kecuali waktu-waktu darurah lah macam COVID baru ni, tak upaya nak kata apa lah. Jadi kita orang lelaki kena mari semayang di masjid. Paling kurang tok guru kita duk ayat dulu tuan-tuan, tok tua kita duk ayat dulu. Dia kata apa? Paling kurang isyak dengan subuh tu ada di masjid. Jangan tinggal 2 waktu ni semayang jemaah. Nak semayang di rumah sebab saya nak semayang bersama isteri saya, anak-anak saya ramai, anak saya ada 8 orang, isteri saya ada 2 orang, duduk sebilik sebelah, nak semayang nak buat. Tak apalah, sebab tak ada hukum wajib atas mazhab Syafi'i. Tapi untuk solat jemaah fardu isyak dan subuh, wajibkan diri mari semayang dekat masjid. Gitu nah. Kecuali memang tak boleh nak bangun, tak upaya lah. Nabi pun orang papah, tuan-tuan. Sahabat papah nak mari semayang Jumaat tu, sahabat papah. Nak ayat kata pentingnya semayang Jumaat tu. Nak bakar rumah. Bukan menerji lah, nak bakar rumah bukan menerji.
Jadi kalau katanya sunat muakkadah bagi kaul jadid, kaul yang baru, fatwa baru Imam Syafi'i, kerana sunat jua kerana barang yang diriwayatkan dia pun ambil daripada hadis dia oleh syekhuna dia, iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i ambil daripada syekh dia Imam Bukhari dan Muslim, bahawasanya Sayyidina Osman masuk ia padahal Sayyidina Omar tengah membaca khutbah. Maka kata Sayyidina Omar, apalah hal kaum mutaakhirin, mereka itu daripada bang. Sayyidina Omar tegur Sayyidina Osman, kenapa datang lah ini? Itu khutbah tu, dia boleh tegur. Kalau kita nak tegur khutbah, tengah baca apa nama Tok Biar Tok Imam baca salah tu, tak boleh, diam. Tak boleh. Melainkan pengkhutbah, khatib tegur jemaah boleh, tak ada masalah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh walaupun Imam Syafi'i kata kaul jadid dia, dalam kaul jadid dia kerana mengambil daripada hadis ini, maka walaupun tapi ulama-ulama dia bahaskan balik tentang terutamanya ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, mereka bahaskan balik hadis ni. Mereka mengatakan wajib juga diam atas kaul qadim Imam Syafi'i dan sepakat ulama yang 3 mazhab lagi. Kerana apa? Kerana yang menegur itu adalah Sayyidina Umar yang sedang membaca khutbah, bukan Sayyidina Osman yang baru masuk ke dalam masjid. Maka kata Sayyidina Umar, baru nak jawab. Dijawab oleh Sayyidina Osman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi kata mendengar melainkan aku mengambil air sembahyang jua. Sayyidina Osman dia kata apa? Aku dengar orang azan, baru aku mandi, aku ambil wudu, aku taharah dan sebagainya. Waktu tu bila? Waktu tu mungkin aku sibuk dengan anak-anak isteriku. Begitulah. Makna kata, bila orang azan baru kita nak ambil wudu, baru nak mandi, mari lewat sikit. Nah, sepatutnya kita kena siap sebelum orang azan lagi 10 minit atau 15 minit sebelum masuk waktu, kita kena siap mari awal-awal. Tapi Sayyidina Osman ni nak jadi cerita, nak jadi hukumnya, maka Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya mengatakan sunnatun muakkadah, sunnat yang hampir-hampir wajib kita mendengar imam membaca khutbah, yakni tiada berkata-kata melainkan khatib yang menegur jemaah. Itu dia. Boleh faham dah? Dan riwayat bahawasanya Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang lelaki padahal ia tengah membaca khutbah. Maka berkata lelaki itu, manakala berdiri kiamat. Maksudnya apa dia? Seorang lelaki, tak tahu mungkin lelaki ni dia jahil dengan maknya. Kalau dia reti tak apa. Ni ulama bahas tuan-tuan. Ulama bahas lagi hadis ni. Lelaki hak masuk ni dia tak faham ke hadis Nabi suruh diam. Mungkin lelaki ni baru masuk Islam. Boleh jadi dia baru masuk Islam, boleh jadi dia tak tahu apa lelaki Badawi, mungkin boleh jadi macam tu. Kan? Dia masuk Islam, dia kata bila nak kiamat, bila nak qomat kiamat ni maksud dia qomat lah. Maka mengisyaratkan manusia kepadanya, ini sahabat-sahabat bila dengar lelaki ni cakap, mereka pun pusing-pusing, dan orang pun kata diam dengan cara macam mana? Mengisyaratkan diam itu sama ada dengan mulut ke, dengan telinga ke, dengan apa ke? Maka sabda Nabi SAW, lelaki tadi dia kata apa? Tiada terima ia dan mengulangi ia akan perkataan dia. Dia kata bila nak qomat ni, dia tak dengar. Dia tak faham isyarat sahabat tadi tu, dia tak faham. Maka dia pun duk ulang benda yang sama, duk ulang perkara bila nak qomat, mungkin dia nak cepat gamak ni. Maka Rasulullah SAW pada ketika itu sedang membaca khutbah, dia pun berkata kepada lelaki tadi, dia kata, kesini engkau, apa yang engkau sediakan pada hari kiamat itu. Apa yang engkau sediakan pada hari kiamat tu, maaf tu, saya tersilap sikit tu. Kiamat tu maksud bukan qomat. Kiamat tu hari kiamat. Dia tanya Rasulullah dalam khutbah tadi.
Dia kata, apa yang kau sediakan pada hari kiamat itu? Dia sebut bila nak kiamat ni, hendak buat persediaan apa untuk buat kiamat, untuk menghadapi hari kiamat itu. Maka kata lelakiku, ku kasih akan Allah dan Rasulnya. Maka sabda Nabi, engkau orang-orang yang engkau kasih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam isnad yang sahih. Maka daripada hadis inilah tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan bahawa boleh disunat muakkad untuk kita diam. Sunat muakkad untuk kita diam daripada berkata-kata. Itu qaul Imam Syafi'i. 3 mazhab yang lain semua kata hukum haram. Dua qaul yang hampir-hampir sunat muakkad, satu sunat muakkad, satu hukumnya haram. Macam hukum ambil ijarah lah. Ambil ijarah ataupun ambil ju'lah. Tok guru kita hadap mengajar, ustaz-ustaz kita hadap mengajar masjid, mengajar tahfiz, buka kelas-kelas pengajian apa semua, mereka mengambil ijarah, ambil sagu hati, ambil yuran untuk mengajar agama. Ulama-ulama, sebahagian ulama besar kata hukum haram, melainkan dalam mazhab Syafi'i je kata hukum harus. Hukum harus. Itu pun Imam Syafi'i kata sekiranya ada benda lain yang boleh buat hasil duit, pandai berniaga ke, buat gapo-gapo ke, maka hak terlebih aula mengambil duit daripada hasil itu daripada mengambil hasil daripada mengajar agama. Maka ada satu hadis Nabi SAW, Imam Syafi'i pegang kuat hadis ni tuan-tuan, orang yang terlebih layak untuk mengambil upah daripada ni adalah mengajar agama, iaitu mengajar Al-Quran. Orang terlebih layak iaitu ahlul Quran, ahli agama. Maka dengan sebab itu pandangan Imam Syafi'i inilah jaiz hak kerja di jabatan-jabatan agama naik pangkat, gaji naik, pakai kaul ni. Kalau pakai kaul yang 3 mazhab lagi, memang hukum dia haram. Kecuali dalam bab perubatan. Ubat orang boleh buat niaga. Ingatlah, ubat orang boleh buat niaga. Sebab apa? Hak satu tu ya. Hak lain semua tak boleh. Jadi hak kita usaha asatizah kita ni dapat sagu hati daripada masjid ni kerana memakai hukum Imam Syafi'i. Satu tu ya. Jadi kita nak pegang mana? Sebab kita ni mazhab Imam Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i. Tapi kita kena tetap berhati-hati kerana ada ulama kata hukum haram. Maka kita kena cuba cari satu jalan. Tu yang ustaz-ustaz kita kadang-kadang dia mari tu dia letak kat belakang, dia booth kat belakang tu niaga. Jadi tu ustaz Tok Bilal, Tok Imam, Tok Syed Nazir, janganlah marah ustaz kita nak pelari ni tuan-tuan. Dia nak pelari daripada hukum ni, hukum kata haram ni. Dia buat niaga kat belakang tu. Letak bini dia ke anak dia kat belakang tu, buat niaga. Hasil daripada tu dia ambil untuk sekolah dia, untuk infak sekolah dia. Hasil daripada tu untuk keluarga dia. Hak ni tu kadang-kadang ustaz tu dia ambil, dia tengok orang tak ada, dia buh balik dalam tabung tuan-tuan. Kerana apa? Dia mengambil lebih daripada keuntungan. Jadi kita ni kalau nak bantu-bantu asatizah kita ni tuan-tuan, hak mari mengajar di masjid ni, kita belilah. Balik itu jangan balik kosong, mari belilah sekupang 2. Apa dia duk jual tu. Tak ada, tak apa ustaz, saya bayar online, saya hutang dulu, tak apa. Kerana apa? Membantu dia. Sebab apa? Nak pelari daripada ni hukum ni. Hukum ju'lah dan ijarah ni. Kami ni tuan-tuan, tapi saya tak ada nak barang nak berniaga tuan-tuan. Saya berniaga begitu ya. Tak ada nak letak buku kat belakang. Tapi sebab kita nak kena cari satu kaedah macam mana nak dapat duit selain daripada dapat ni. Bukan kita mengkaya-kayakan dengan ijarah dan ju'lah daripada kelas kita, mahak tahfiz kita apa semua. Mengambil keuntungan daripada tu tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Boleh Boleh faham InsyaAllah. Dan wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada ingkar atas mereka itu akan demikian. Dan jikalau berkata-kata itu haram, nescaya mengingkar Nabi SAW akan dia. Mana kata dalam qaul jadi Imam Syafi'i ini, maka boleh kita bercakap-cakap ketika ni, tetapi bercakap tu tetap hukum dia makruh.
Walaupun sunat muakkad kita diam, tapi bercakap hukum dia makruh. Faham tak dah? Sunat muakkad kita diam, kita dapat pahala sunat. Nah, sunat muakkad tu, tapi kita bercakap hukum dia makruh, tiada haram. Bila makruh ni dibenci oleh Allah Ta'ala, dibenci dalam agama. Sah di sisi syariat, tapi di sisi Allah belum tentu. Macam orang sembahyang, aurat lelaki dekat mana tuan-tuan? Aurat lelaki pusat sampai ke lutut, jadi lebih sikit lah, lebih 3 inci. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Barang sesuatu yang menyempurnakan sesuatu yang wajib tu, maka hukum dia wajib juga. Macam perempuan punya aurat dia daripada muka sampai sini, tapi kerana nak menyempurnakan aurat itu, maka kena tarik sikit mai tutup dekat sini. Macam mana dalam sembahyang dia pakai tudung tutup di sini, macam itulah aurat dia masuk kat sini. Kita kena tegur anak bini kita, isteri kita, kalau dia pakai tudung pakai sampai sini, kita tutup, tegur, naikkan sikit sampai ke sini, sebab hukum dia wajib juga kerana menyempurnakan wajib. Kenapa dalam sembahyang boleh pakai tudung tutup habis sini, luar sembahyang kena pakai macam ni? Awak luar sembahyang tak aurat, dalam sembahyang je aurat sini. Kena faham. Hak tak pakai tudung tu, suami dia tanggung sampai akhirat, tuan-tuan. Anak-anak tak pakai tudung, suami dia tanggung, anak ayah dia tanggung sampai hari akhirat. Kalau suami dia tanggung, dia tak pakai tudung tu sampai hari akhirat. Tanggung apa? Tanggung dosa yang besar, kerana tiada menutup aurat. Bagi perempuan. Jadi aurat lelaki dekat mana? Aurat lelaki daripada pusat sampai ke bawah, lebihkan sikit. Pusat tu naik ke atas sikit, lebih kurang 3 inci kata tok guru saya. Lutut tu, daripada lutut tu, hujung lutut sekali tu 3 inci lebih, bermakna lebihkan sikit. Tu aurat bagi perempuan lelaki di dalam mazhab. Contoh lagi tu nak sembahyang pakai kain pelekat, baju tak pakai, hukum dia sah tak sah? Hukum dia sah. Tok kita lalu dah buat kita tu, tok cai kita, masuklah tok cai saya tuan. Baju tak saya pakai, tak tahu sebab apa. Panas kan, mungkin jadi panas, maknanya panas sungguh lah gamaknya kot. Waktu tu mana ada kipas-kipas pada kita ni, rekod ni tahun 50-an buat. Kan? Jadi dia cerita tok cai hang tu, kata mak saya dak cerita tok cai hang tu mayang tak pernah pakai baju kata. Kata, sah dah mak? Sah lah. Sah di sisi syariat, tapi di sisi Allah macam mana? Agak-agak lah tuan-tuan tak pakai baju sembahyang. Nak sah syariat saja, dari segi sudut hakikat, syariat Nabi ada 2. Syariat yang zahir, syariat yang batin. Syariat yang zahir ini, apa dia? Ni hak hukum hak kita duduk sembahyang syariat hak zahir kulit ni. Hak isinya apa dia? Isinya tu adalah tasawuf tadi tu. Adab dan akhlak. Adab tak ada, akhlak tak ada, nak berdapat dengan Allah dengan melainkan kita ghairi aqil, orang yang tiada berakal, orang gila. Tak payahlah, tak buat guna. Dia sembahyang pun tak sembahyang pun tak apa, sembahyang pun tak apa. Kita hak aqilun ni, yang orang yang berakal ini sembahyang pakailah baju adab. Walaupun hukum dia sah, sembahyang tutup sampai naik pusat, lepas tu baju tak pakai, angkat tak kata Allah, tiap banyak ni tiap hulu. Boleh ada depan Allah Ta'ala nak buat lagu tu? Sah syariat tu, syariat sah. Tapi macam mana dengan adab dan akhlak? Dari sudut tasawuf macam mana? Tasawuf tak sah. Kerana apa? Meninggalkan adab dan akhlak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham lah? InsyaAllah. Jadi saya rasa pada tu dulu, insyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik itu di atas kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah pada tuan-tuan jika saya ada silap dan salah perkasa bahasa dan sebagainya. Taufiq wan najah, ma'assalamah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah.